Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Fiqh Sirah muka surat 75, iaitu hikmat pelajaran, hikmat ataupun istinbat lah, ataupun pengajaran yang boleh dipetik daripada sirah Nabi yang berkaitan dengan Nabi ni semasa umur belasan tahun tu terlibat dengan mengembala kambing itu. Terlibat dengan mengembala kambing. Apa hikmat? Sebabnya dalam perbincangan sebelum ini telah disebut bahawa mengembala kambing ni merupakan satu pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sukatan lah untuk semua nabi, bukan Nabi Muhammad saja. Bahkan mana-mana nabi pun dia ada terlibat dengan mengembala kambing. Maknanya di situ ada sesuatu yang Allah kehendaki. Dan ini termasuk pendidikan untuk semua para nabi dan rasul. Jadi hikmatnya nombor 2 tu, sebab nombor 1 tu kita bincang dah dalam sesi lepas ni. Jadi hikmat yang kedua, dalam pekerjaan mengembala kambing itu terdapat ta'awud. Ta'awud ni makna satu proses membiasakan diri. Sebenarnya ta'awud tu maknanya nak supaya terbiasa, wujud kebiasaan dalam diri Nabi. Dua sifat seperti yang disebut di sini, iaitu sifat hilm, yakni kita kata penyantun. Kalau almarhum Tok Guru dia kata al-hilm ni maknanya jenis sikap mudah basa lah. Itu bahasa Kelakar ya? Mudah basa. Menyantuni, yakni dia mudah memaafkan orang, tidak mudah menyalahkan orang. Itu jenis kita panggil hilm. Sabar pun ada dalam makna hilm ni. Dia banyak maksud. Jadi kalimah al-hilmu kalau nak terjemuh dalam bahasa Melayu dengan satu perkataan itu payah. Sebab dia ada makna sabar, dia ada makna kita memahami keadaan orang, tidak mudah menyalahkan orang, lebih banyak husnuzan kepada, selagi boleh takwil baik kita takwil, tapi di situ juga ada makna berhati-hati. Tu kalimah ni. Sebab itulah kalau bahasa standard kat mana menyantuni tu kira agak lebih tepat lah tu. Kalau bahasa Kelantan kat jenis mudah basa, jenis gitu. Dan juga simpati, murah, syafaqah. Tu bahasa Indonesia tu mengayumi. Berbunyi pun Jepun tak? Mana syafaqah ni maknanya simpati lah kita. Mudah timbul perasaan kasihan kepada orang. Ini gitu. Mana akan berpartisipasi lah kita kata. Kita akan menghayati kesusahan orang lain itu. Ya, prihatin. Itu maksudnya. Bila mana mereka bersabar, tak kala mereka bersabar semasa mengembala dan mengumpulkan kambing itulah, setelah berkeliaran di padang gembalaan itu, terpencar itu mana berkeliaran lah, tafarruq di padang ragut itu. Jadi di situ para nabi ni ataupun pengembala kambing ni secara umumnya mereka mendapat pelajaran di situ bagaimana memahami perbezaan tabiat manusia ni tidak sama. Jadi hak ni memang tepat sungguh bila Nabi pergi ke Madinah, tak serupa dengan bentuk masyarakat di Mekah tu. Ada belaka tu perangai Madinah tu. Gak semakin hari semakin bertambah penduduk mari daripada luar lagilah. Kita kata masyarakat tu majmuk tu, nilai kemajmukan dia tu lebih bertambah lagi.
Tu suasana sangat berbeza antara Madinah dan Mekah itu. Jadi hak ni Nabi dapat pendidikan semasa tu lah. Kekuatan diri. Jadi perbezaan kemampuan akal, tu. Jadi Nabi boleh faham ni. Nabi boleh faham ni. Seperti ginilah kita kata orang biasa duk bergaul peringkat bangsawan, susah dia nak fahami masyarakat marahin, orang kampung. Kadang-kadang orang elit bila dia jadi guru tak serupa dengan orang kampung jadi guru. Orang kampung jadi guru kalau pelajar tolong-tolong, dah molek baru. Mungkin dia pun agak tolong juga. Tapi kalau orang nak besok usaha dengan orang baik saja, kadang dia tak ada nak hayati pelajar-pelajar bermasalah. Macam nak hukum sekal kot. Dia boleh timbul perasaan gitu. Tapi bila dia hidup terbentuk dah dengan cara ni, jadi cuba tengok tu lah bila ada sahabat manusia kecing dalam masjid, Nabi tak kalut pun. Pada sahabat nak terkedah tu, Nabi kata jangan mutakir Muhammad dia agak rata dia lari ke masjid. Jadi benda-benda gitu tu Nabi dah faham. Kalau bahasa Kelantan, Nabi dah faham tu. Inilah antara pendidikan yang Nabi dapat. Tapi nak boleh pera kami, nak boleh lagu ni kena orang cerdik lah. Kalau tak cerdik pera kami, duk kami situ. Maknanya orang cerdik. Itu maksudnya. Hak tu tak lagi dah tu. Semua bentuk pendidikan dan apa ni, orang pendidikan secara alami ni kita kata, mana berguru dengan alam ini, dia kena orang cerdik baru dia boleh faham tu. Enggak Nabi ni tak ada lah paling cerdik lah di kalangan masyarakat tu. Dengan perbezaan tersebut, maka ni ana ubah sikit terjemah. Dengan perbezaan tersebut, maka yang bermasalah, individu atau kelompok yang bermasalah, Nabi bertindak tegas, dan bagi yang lemah Nabi menyantuni mereka. Jadi Nabi layan masyarakat dia ni tak sama. Kalau orang kapur dia layan gini, kalau ada jenis masalah sikit tu Nabi mudah-mudah. Tapi kalau orang yang jenis cerdik, berpendidikan, tiba-tiba buat masalah juga, tu Nabi layan dalam bentuk lain. Jadi bentuk layanan Nabi itu dia bergantung pada keadaan seseorang itu. Dari mana ni pemahaman ni? Semasa mengembala kambing tu, Nabi boleh ambil pengajaran daripada tu, sebab Nabi cerdik. Baik, hal ini memudahkan bagi yang memiliki pengalaman seperti itu. Jadi pengalaman semasa mengembala kambing itu, dan lepas tu berurus niaga pula, melibatkan perniagaan dan sebagainya seperti mana yang dialami oleh Nabi selepas bela kambing itu merupakan pengalaman-pengalaman yang Nabi boleh gunakan sebagai panduan semasa mendidik masyarakat bila Nabi jadi Nabi itu. Jadi hal ini memudahkan bagi yang memiliki pengalaman seperti itu untuk menerima beban dakwah dibandingkan yang memulai langsung daripada awal. Itulah awal pendidikan atau pembelajaran bagi para Nabi, bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi dulu pun gitulah juga. Dengan cara menghadapi tabiat yang berbeza. Ada yang lemah, ada yang pincang, dan bermaksud mendaki gunung, ada yang tidak mampu untuk melintasi lembah, mana macam-macam lah masyarakat Madinah tu. Dah kalau pembahagian kasar pun seperti saya sebut apa ni kan, mana umat Islam hak muhajirin, umat Islam hak baru, golongan Ansar, kemudian munafik lagi, Yahudi lagi, tupak masyarakat. Hak paling beratnya munafik ni lah, hak paling mengganggu pentadbiran Nabi. Paling payah Nabi nak hadapi rakyat dia adalah yang munafik itu. Hak tu pembahagian besar tu pak tu. Umat Islam muhajirin ni hak lama dah ni. Lepas tu umat Islam Ansar ni hak baru. Lepas tu golongan munafik dan Yahudi. Yang mana munafik Yahudi inilah yang menguasai ekonomi di Madinah pada waktu itu. Baik. Dari situ Nabi SAW mempelajari bagaimana meraih keinginan yang, bagaimana Nabi nak layan masyarakat yang pelbagai ragam kita kata dari segi keinginannya. Jadi dengan pendidikan yang Nabi perolehi itu semasa mengembala kambing, itulah yang menjadi muqaddimah, orang panggil pengetahuan awal Nabi untuk mengenal manusia ni dari segi emosi dan sebagainya lah. Jadi mana ilmu karakter tentang manusia ni banyak Nabi tu ideanya daripada semasa dia mengembala kambing. Penting ni kalau kita
Bahkan ada buku khusus tentang karakter Nabi ni. Nah, mana bincang dari sudut sirah Nabi, dari sudut karakter Nabi Muhammad. Apa dia karakter dia? Karakter ni kita kata sifat yang ada pada Nabi, cara bertindaknya. Karakter tu penting lah. Jadi kita kalau kita nak lantik jawatan, nak beri tugas apa-apa pun, penting sangat seorang pemimpin dia tahu tu ciri-ciri yang ada pada seorang tu. Karakter orang ni macam mana, baru kena beri tugas kena dengan dia. Kalau tidak tak jadi hijau lah. Kalau bui tak kena tu. Baik, yang ketiga, hikmah yang ketiga menunjukkan sifat tawaduk Nabi SAW dan pernyataan tentang penganugerahan Allah kepadanya. Jadi Rasulullah ni dia cerita bila dia jadi Nabi, dia cerita keadaan dia masa dia kecil. Bermula dengan kematian ibu bapa dia, lepas tu dia dibela dijaga oleh tok dia, oleh pak dara dia, kemudian dia terlibat mengembala kambing. Tu dia cerita. Baik, dalam waktu yang sama ada orang yang enggan bercerita tentang masa kecilnya, atau dia buat pura-pura lupa, dia buat tak ingat ya kehidupan susah dia masa kecil tu, atas dasar kibr, sombong. Tu mana sedikit pun tidak memberi pelajaran kisah hidup dia. Ini orang sombong, dia seolah-olah macam dia hidup dalam, bermula hidup dia bila dia bekerja. Sebelum tu dia tak ingat dah susah ayah dia. Sebenarnya ada kesan buruk tu manusia yang bersikap begitu. Jadi ada setengah orang tu gitulah, berpura-pura lupa kerana dasar sombong yang tidak ingin diketahui orang tentang kelemahan dan kekurangannya sebelum itu. Dia malu kerana ayah dia ni orang kampung. Setengah orang tu gitu. Sebab apa? Sebab itu faktor masyarakat juga. Kerana zaman tu di Mekah ke di mana kau orang jadi pemimpin semua orang elit lah ke. Orang-orang kampung, orang miskin ni, tak mungkin akan jadi pemimpin. Tu orang jadi pemimpin ni anak-anak orang kaya. Bahkan orang miskin ni tak mungkin dilantik jadi pemimpin. Jadi jadi pemimpin orang kaya-kaya, biar bodoh tak no. Asalkan dia kaya. Tu zaman tu. Allah ni pun apa ada juga gitu kita kelihna. Nak macam mana begitulah manusia. Sementara masa lalu itu perlu dikenal. Sepatutnya masa-masa kecil sebelum seorang itu naik ke puncak kecemerlangan itu, dia kena ingat semua tu masa dia susah. Sepatutnya dia kena kenang lah sampai dia dewasa tu, barulah dia boleh mengukur bagaimana dirinya. Barulah dia boleh dia orang panggil sedar diri, barulah ada kesedaran, keinsafan itu. Dan daripada situlah lahirnya syukur itu. Dia hargai jasa dan kurniaan Allah itu, dia kena ada tu. Makna kalau nak jadi sombong, telitah nak sombong, nak timbul perasaan tu, ingat ke masa susah tu, dia akan turun sifat ego tu. Itu tujuannya. Kerana seseorang yang mengenang masa lalu dan kelemahan hingga dia tidak lagi sombong, tak ada, jadi sikap sombong tu jadi hilang sikit-sikit, sehingga dia boleh berhadapan dengan orang miskin. Tak kekok lah kita katakan bahasa Kelantan. Bila dia berhadapan dengan orang miskin, tak kekok. Mana boleh masuk dengan orang kampung. Apa? Sebab dulu dia miskin juga. Benda-benda gini dia banyak mentazkirah hidup Nabi. Dan dia tidak akan sewenang-wenang melakukan kezaliman terhadap orang lemah, golongan marhain atau rakyat kecil. Sebab dulu dia pun lemah juga. Agak Nabi ni sebab kita dah baca daripada awal kan. Mak ayah mati, ayah tak sempat tengok, mak mati ketika umur berapa tahun, 5-6 tahun. Lepas tu dididik pula oleh tok-tok pula meninggal dunia. Kalau kita baca psikologi tentang anak yatim, kita boleh rasa lah bahawa Nabi ada perasaan sedih. Orang lain ada mak berlaku, ada ayah dia tak ada, walaupun dijaga oleh tok itu, tapi tak sopan dengan ibu bapa sedaya lah. Benda-benda gitu memberi kesan banyak dalam kehidupan Nabi. Di sini dikemukakan satu riwayat. Di bawah tu dia ada buat dalam kitab mana. Ni cerita ni berlaku pada Nabi. Pada suatu hari ada seseorang yang datang. Ni orang ni dia tidak biasa dengan Rasulullah. Dia datang jumpa Nabi SAW. Jadi orang itu pada mereka awal dia rasa takut.
Moga nak jumpa pemimpin ni dalam tradisi masyarakat pada waktu tu, bukan main-main. Sebab pemimpin je ni, yalah kita kata pakaian pun lain, rumah pun lain. Kadang-kadang kena appointment dulu. Kalau dia rong dengan parsi nak masuk jumpa pemerintah, kena melalui beberapa pintu dah jaga tu. Nampak kebesaran pemimpin. Dia ingat Nabi ni gitu juga. Jadi dia berasa gerung nak jumpa Nabi, berasa takut. Jadi Rasulullah menyedari keadaan dia tu. Maka Rasulullah pun kata, ni Rasulullah kata, hawwin alaik. Nabi kata, hawwin alaik, maknanya tenanglah, jangan duduk kenali gitulah. Nabi kata gitu. Nampak pucak si puatu Jepun ni, mana lagu ni? Saya ni bukan raja pun. Nabi sebut, saya ni bukan pembesar-besar Rom dengan Parsi tu. Tak seduk kenali itik lah kata-kata tak. Aku ni manusia biasa, hidup aku sepamu juga dulu. Seolah lagi tu. Nabi kata tenanglah. Maka jadi tenanglah perasaan orang itu. Nabi kata saya ni adalah anak seorang wanita yang makan daging kering. Daging kering tu dia panggil al-lahmul mamluh. Al-lahmul mamluh. Dia orang masyarakat kampung ni, cara dia nak simpan, oleh kerana dia ni tak boleh nak beli, cara nak simpan daging tu dia kerak nipis halus tu. Sebab kita bincang dah sebelum ni kita sebut dah, dia jemur, dia adalah lomo sesuatu sehingga boleh makan gitu ya kalau dalam musafir. Kalau tak saya bakar, tak saya masak, makan gitu tak apa, sebab dia masak dah sebenarnya, sebab jemur lama jadi kering. Lepas tu dia rasa pun ada manis, sebab dia letak bahaya juga. Bukan terjemur tanpa letak apa-apa, tidak. Bukan jemur tawar gitulah. Maknanya Nabi nak ayatnya, aku ni orang kapur biasa duk makan kering gitu ke, tak sedut takut lah nak jumpa aku. Nabi kata gitu ke dia. Baik, sesungguhnya termasuk ini kalau kita baca ni tak akan faham dia punya terjemahan dia, atau ana ubah sikit dasar pada Arab dia. Sesungguhnya termasuk daripada pintu-pintu syaitan yang masuk mengganggu kehidupan seseorang anak muda adalah tidak menyebutkan sesuatu yang dilarang dengan namanya yang sesuai dengan syariat. Maknanya setakat tu dulu. Dia nak ayat ke dia? Jadi kan Nabi sebut ni kan, dia ni tidak raja, dia ni tawaduk. Mana istilah-istilah yang fakir, miskin, qudwatun hasanah, zina, riba, rasuah, itu istilah-istilah agama. Derhaka, itu istilah agama tu. Jadi kena sebut gitu. Kena ada tawaduk kita ni, biar masyarakat faham istilah-istilah syariat tu. Tu husnuzan, su'uzan. Jadi kalau kita guna naratif, orang tak faham. Agamanya ke dia cipta isu yang tidak ada ni, orang panggil fitnah. Nau'um minal fitnah. Kita buat sesuatu bila tertuduh, orang sangka buruk pada orang lain. Hak ni kalau nak belajar dengan orang politik lah. Dia pakar dalam bidang ni. Saya duduk tengok lah. Dalam bab ni dia cipta sesuatu benda tak ada dek pun. Lepas pilih raya, peluk kawan sehati sejiwa. Kemari pak kita selai lah teluk ni orang lagu ni nak. 2-3 minggu kutuk orang tu patut dakak. Perangai anak-anak kita terdidik gitu tu bahaya. Ni sistem politik apa ni sekular lagu ni. Bahaya. Dia membentuk masyarakat tu. Sebab pemimpin kan, anak-anak muda kita jadi lagu tu. Jadi hilang dah orang panggil su'uzan, tahap dia macam mana, husnuzan, fitnah. Benda-benda disebut dalam hadis-hadis tu. Bahkan Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sama. Seseorang tu boleh dah kita nak kata dia ni pembohong setiap maklumat sebah lalu, tak cek dulu betul ke tak. Boleh jadi dia tidak maksud nak dusta, cuma dia sebar kawan je tanya. Kawan kita kan, dia waktu bik satu isu gagal orang, dia kata hamba tanya tu. Tu maknanya dia sudah tenggelam dalam sistem barat tu. Orang Islam tak boleh gitu. Kalau benda tak sah tak boleh kita kecek. Tapi musim ni lah, musim dia ni. Lepas musim dia ni tak. Musim ni benda hak tak ada dek pun dia waktu bik. Tengoklah. Tak kira siapa, dosa besar tu. Tak minta maaf tak hilang, sedekah tak hilang dosa tu. Dia waktu bik kadang-kadang dia nak burukkan nama individu, nak burukkan nama kumpulan. Dia waktu bik sesuatu.
Lepas tu dia kata, sama kata betul. Oh, memang jauh hadirat. Jadi umat Islam kita ni, jadi pemimpin-pemimpin yang ada ni, kebanyakan dia membentuk masyarakat jadi pengahuduh. Dahsyat dia. Ana tengok berat semati dosa besar ni. Tak kira siapa lah ni, saya sebut secara umum. Enggak ada berlaku penyakit ni. Parti mana-mana pun. Tu. Ana bukan tuju pada ni semua ni kita kena beringat. Kita sendiri pun, kita di hak kita kenal duduk main dalam telefon ni pun ada juga penyakit serupa ya. Tu. Guna rumah besar tu dia kata, pada gagal orang. Gegok komputer dah. Pada tak apa leka, jahat perangai. Tak kira tu contoh saja tu. Nah, contoh saja. Cara dia nak memburukkan orang tu. Tak boleh, tak kira lagu sebab tu dia kalau benda tak sahih, tak boleh kita sebut. Kan kita bincang dah kalau dalam bab apa ni orang panggil penyakit hati tu kan. Bila bercakap ni dia ada 4 perkara. Panjanglah aku nak cerita tu. Salah satunya daripada hasil penyebaran yang keluar daripada penyebaran maklumat tu, dia menyebabkan jadi terfitnah mana-mana pihak. Hak tu jelas tak ada khilaf, ulama kata apa yang dikeluarkan itu adalah haram yang nyata. Dah hak tu dia tak padai dosa tu dengan sekadar melakukan amalan, dia tak hilang. Dia kena mesti melalui sistem taubat yang khusus. Kena beringatlah kita. Politik Islam ni dia kena jaga akhlak. Kalau tidak jadi politik barat. Sebab sistem demokrasi ni, sistem pilihan raya, dia mengajar, dia mendidik manusia. Kalau manusia tu tidak kuat, dia akan mendidik orang, dia mengajar orang, kamu sebut keburukan orang, baru orang tak undi dia. Bahaya tu. Jadi hak peribadi ni jadi tak ada peraturan dia tu. Kena beringatlah. Sebab boleh jadi kalau kita ni terlibat juga dengan politik, tak kena jaga tu, baru boleh pahala. Kalau tak jaga boleh dosa nak hari. Nak malam kat ceramah nak malam. Ana tengok gemuk meter syaitan bulan ni. Ala tak ada gamuk tu kita duk ngaji seumur ni boleh kira cuba bayar ke anak-anak muda. Anak muda ni hidup dengan TikTok. Hidup dengan alam maya. Dia tengok lagu ni. Dia akan terbentuk hidup dia lagu tu. Siapa dia membentuk pemimpin dia? Hak mana pemimpin menjadi idola dia? Itulah kehidupan dia. Tak ada sebesar tu. Hilang dah duk ngaji dalam kelas ni, setakat dalam kelas. Bila keluar daripada masjid tu, jadi karakter lain dia tu. Tu dosa besar tu. Tak kira siapalah. Na'udzubillahi min zalik. Tu sebagai peringatan lah, sebab anda tengok tu jadi tak ada langsung nilai akhlak di situ. Inilah maksud dia. Jadi Nabi ni dia kena sifat tawaduk, dia taksir kepada kibr. Tu istilah-istilah yang diguna dalam hadis tu, kalimah-kalimah. Tu syafaqah, simpati dengan orang lain. Itu sehingga dia akan mudah melakukan pelanggaran. Contohlah ni, ana baca dalam buku liberal, dia tak benar guna zina. Jangan guna istilah tu. Kita guna maknanya kita kata berkedudukan. Dia maknanya dia cuba tak kena sebut zina, riba, rasuah, istilah-istilah agama kena sebut. Tak suruh gunalah idola, guna qudwah dalam Quran guna gitu, uswah dalam Quran guna gitu. Jadi kita mendekatkan hidup masyarakat dengan istilah-istilah agama. Kita kena tazkiyatun nafs, bersihkan diri kita. Jangan guna istilah tasawuf, tarikat, jangan. Sebab Nabi tak dalam Quran hadis tak guna tu. Tak suruh guna. Guna tazkiyatun nafs. Itulah man tazakka, surah illa man tazakka. Kecuali orang yang membersih, tu tazkiyah tu. Tu istilah-istilah agama kena guna gitulah. Baik. Adab misalnya. Adab tu. Tu istilah tu. Dia adab ni dia beza dengan disiplin. Sebab adab ni makna kita membetulkan diri kita, dan pada proses membetulkan diri kena istiqamah. Tu baru panggil adab. Dia makna adab tu gitu. Dia ada makna proses membetulkan diri, meletakkan diri lakukan betul, dah kena konsisten itu. Baru orang panggil adab. Tu. Sebab tu Islam guna kalau disiplin dia tak ada tu. Baik. Sementara dia tidak merasakannya, sehingga datanglah syaitan berbisik pada dia. Sebab dia jauh dengan istilah-istilah agama. Misalnya kita kata Tuhan tak suka, Tuhan tak redha, kita guna istilah-istilah gitu. Walaupun di tengah-tengah kita kata berlaku perubahan bahasa dengan mendadak,
berlaku transformasi pada bahasa, tapi kita tak tinggal istilah tu. Tuhan tak reda gini. Walaupun Tuhan izin kita buat jahat, tapi dia tak reda. Guna. Walaupun Tuhan izin kita buat jahat, Tuhan izin kita ngopak, tapi Tuhan tak reda. Kesal tak reda itulah tak boleh masuk syurga. Kan jelas ke dalam hadis, orang yang nak masuk syurga dia mesti dapat reda Tuhan. Tu syarat dia dalam hadis. Nak dapat reda Tuhan ni lagu mana? Kena ikut Nabi dia dalam bab cakap. Padahal ni lidah kita adalah paling banyak mendatangkan dosa kepada kita. Sebab tu Nabi pernah pegang lidah ni, kerana ni lah manusia akan terhumbai pula sembang terembah muka dalam neraka. Tu kalau bahasa kita, bahasa Kelantan kita, lidah nak siapa Nabi pegang lidah, Nabi tarik lidah dia. Ni jadi kena beringat dia. Baik, ni syaitan berbisik pada ni orang jauh dengan istilah-istilah agama. Untuk menjaga status kamu, maka jangan berbicara dengan anak kecil, jangan duduk mesra dengan budak-budak ni, jangan terlalu dekat dengan orang miskin. Tak boleh kamu status dia tu kasta rendah tu. Dia mari syaitan. Kerana kalau manusia melihatmu dalam kondisi seperti itu, maka hilanglah kehebatan kamu. Kamu ni kira golongan bangsawan. Macam-macam dia mari. Moga Nabi ni paling tinggi lah. Kalau pemimpin biasa pun tak sign dah. Dulu setara mana nah kalau kita tengok dah budaya berpakaian pemimpin zaman Arab Jahiliah di Mekah, setara mana? Kok kaya-kaya orang panggil jutawan tu dok, pembesar-besar dia, siapa dia pergi mana-mana bukan tiap hari. Tapi ada hari-hari tertentu nak tunjuk bila dia naik angin, nak tunjuk kebesaran dia, dia pakai baju labuh tak labuh baju dia tu, sehingga hamba dia pegang kat belakang 2-3 orang pegang baju. Tahu tu kalau sebut dalam kitab. Misalnya kelah-kelah kita kata Abu Jahal dah. Pokok kaya-kaya Mekah, kafe-kafe tu dah. Yang banyak memanipulasi rakyat miskin tu. Siapa agak hamba dia pegang baju dia jalan. Labuh no baju, labuh kat belakang depan dak takut sepak juga rebah. No. Mana hak belakang tujuan nak tunjuk. Jaga orang miskin, tak mungkin lah orang miskin akan dalam keadaan itu. Itu untuk orang kaya. Siapa sarut tu? Sebab tu Nabi kata tak boleh isbah, tak boleh labuh tu. Nak buat tu lah. Kecuali kalau labuh tu tak ada perangai-perangai lagi tu. Enggak senoma labuh, bukan ada orang pegang dengan labuhnya. Sikit lah. Tu punya report demon. Sahabat report. Tengok senoma isbah. Nabi panggil buat apa pakai gitu. Dia kata saya ni pakai sikat pasal tak selesa. Tapi tak ada pun sambung-sambung. Tak apa lah Nabi kata. Tengok. Tapi Arab Jahiliah dulu siapa orang pegang baju dia? Hamba abdi dia pegang baju dia. Sebab kita tengok dalam cerita-cerita bangsa, kalau cerita-cerita Mak Saleh ni, golongan kayu anak raja bila pergi mana-mana kan. Dia nak tunjuk kebesaran dia, baju tu labuh siapa ada pula gundik dia pegang ni kat belakang. Lagu tu lah masyarakat Arab masa tu. Jadi hak tu Nabi tak kena penyakit tu. Tak terkena Nabi penyakit tu. Sebab apa? Kehidupan Nabi tu Allah jaga. Dalam bentuk ni lah, dalam bentuk kita sedang bincang. Cubalah perhatikan apa perbezaannya di sini antara kepribadian yang kuat dan sombong. Kononnya atas dasar kita nak jaga status, nak jaga pribadi kita, padahal jadinya sombong. Tu bina syakhsiyah bukan dalam bentuk supaya Arab Jahiliah tu. Tu nak ayatnya. Dengarlah saya, kita kena jaga kedudukan kita. Sebab kita ni pemimpin kena jaga, kena pakai bersih, kena pakai kereta besar-besar. Hak tayar spare 3 tu. Macam-macam dia mari dalam kepala. Ada setengah orang pula tak boleh kita ustaz ni kena pakai Mercedes. Apa? Sebab ustaz biar orang penyuk pakai kancil orang lelong. Dia mari perasa agak nego, pakai nego lah ke ustaz. Lepas tu nak baca pun tak ada. Nak update maklumat pun tak ada. Lepas tu kecek mengaku sebab dalam kitab ni pun tak lepas ni kitab ni banyak juga riwayat yang dia tidak tasih. Lepas ni anak sebut satu tu hak berat benar. Hak tu ulama kata hak ni juga teruk sungguh mungkar jiddan. Siapa ulama kata serabut buruk baca cerita Buhairah ni, tak sahihnya ni cerita Buhairah ni. Betapa tak sahih. Berat benar cerita ni. Dari segi sanak pun teruk. Mata agak nunginnya lah kata-kata. Tu. Kalau baca tanpa itu kan nanya lah. Baik, cuba kita tengok lagi. Targetnya sama.
Hanya beza pada namanya. Kononnya kita nak jaga kedudukan kita sebagai pemimpin, kau tidak hilang kehebatan. Tu cara syaitan. Padahal syaitan nak pergi mana destinasi dia tu? Sombong. Nak pergi situ. Tu. Targetnya sama, cuma nama saja berbeza. Tetapi nama lain dari pelanggaran itulah yang menyebabkan dia dengan mudah melakukannya. Tak apa kita buat gini untuk kuwah syakhsiyah dia panggil. Untuk membina kekuatan diri. Padahal nak jadi sombong. Syaitan targetnya jadi sombong. Tapi dia tak guna, syaitan tak guna istilah sombong tu. Tu bahaya. Sebab itulah orang Islam dia kena ngaji. Misalnya kita kata dengki. Dengki ni ada berapa jenis dalam agama? Nabi sendiri sebut. Dengki yang baik. Tapi dia tak panggil hasad, dia panggil ghibtah. Tu kena tahu lah. Orang panggil kita nak tuntut bela. Dia istilah lain. Kalau dendam lain. Nampak zahir seperti serupa. Benda-benda gitu kita kena sebut. Kena perjelas pada masyarakat. Ni dia panggil ghibtah. Mana bila kita tengok orang dapat nikmat, kita nak juga dapat. Tetapi kita nak dapat dengan cara betul, dan kita pun bersyukur sebab orang tu dapat nikmat. Dan kita nak juga lagu tu, tapi dengan cara betul. Orang panggil persaingan sehat. Hak tu dia panggil ghibtah, bukan hasad. Orang hasad ni kita nak biar hilang daripada dia. Kita yang boleh. Tu dia panggil hasad. Jadi benda itu istilah agama tu. Ghibtah pun istilah agama. Nabi sebut. Baik, yang keempat. Jadi makna di sini ana ringkas kepada poin yang ketiga ni. Daripada perbincangan poin yang ketiga ni ada beberapa perkara. Yang pertamanya mula-mula sekali gunakan istilah agama, misalnya tawadhu, syafaqah. Syafaqah tak digunakan. Syafaqah ni mana simpati. Tapi kita kena faham lah nak guna ni. Panjang kalau nak sebut sesuatu dia punya syafaqah ni huraian ulama, antara maksud dianya maknanya untuk timbul simpati dia kena ada pula usaha zahir. Misalnya kita sedih tengok orang susah, sekadar tu saja, tak ada bantu dia, tak panggil syafaqah. Kau sekadar sedih saja, sedih lepas tu kedekut hari, tak bantu pun, tak beri pun buah fikiran dia supaya kau tu boleh keluar daripada kesusahan dia tu. Tu orang tak panggil syafaqah lagu tu. Istilah-istilah begitu. Jadi istilah ni kena ingat saja. Istilah yang digunakan dalam Quran dan hadis, dia semua dia ada makna yang positif, yang boleh membangun masyarakat. Tu. Baik, yang keempat, para nabi mengembala kambing semenjak mereka kecil, dan mereka menyandarkan kehidupan mereka melalui usaha mereka. Menyandar ni maknanya mereka menampung kehidupan mereka dengan usaha sendiri. Itu maksudnya, tidak bergantung dengan orang. Sebab tu nabi ni tak ada satu riwayat pun nabi minta sedekah, minta bantuan, tak ada. Tu. Memberi peringatan tentang pentingnya seorang dai. Dia hanya berharap dan bergantung kepada Allah, tidak bergantung harap hidup dia pada belas ihsan orang lain, khususnya dari sudut keuangan. Kalau tidak tak dijadi orang panggil apa? Terkunci lidah lah. Situ ada majikan, sini ada majikan, nak tepat ada majikan, lepas tu nak kecek lagu mana? Kalau boh jeling ya sudah terkunci lalu lidah. Apa? Sebab dia bergantung dengan orang. Tidak bebas dia. Tu maksud dia. Jika seseorang menggantungkan dirinya, yakni menyandarkan kehidupan duniawi dia kepada orang lain, maka akan terjadilah tawar menawar dalam kehidupan. Tu anak ubah tu cuma takut tak faham bahasa basi tu. Jadi mujamalah dia panggil, dari istilah dia panggil mujamalah. Nak jaga itu, nak jaga ini, akhir sekali tak sebut Tuhan nak terlalu nak jaga doa orang. Jadi asas-asas agama pun tak sebut. Apa nak jaga itu, takut boh marah, lamanya tak wih hijau, lepas ni nak macam-macam lah. Tu bahaya tu. Sementara sedangkan dakwah ni dia tak say tu, tawar menawar gitu tu, hak betul kena sebut lah. Sebab tu Nabi kata qulil haq walau kana murra tu, kena sebut kebenaran, pahit pun kena sebut. Kalau tidak kan jadi syaitan bisu, Nabi kata. Dan seseorang dai mesti menjauhkan dirinya dari pemberian dan sedekah orang lain. Tak payahlah. Kalau orang nak uwi, dan kalau orang nak uwi pun kita tidak akan terkunci lidah dengan pemberian orang. Kalau boleh ambil lah kalau lagu tu. Kalau kita boleh jaga diri kita begitu.
Boleh ambil. Kalau syukur kau jadi sakok dengan sebab terima bantuan orang, jangan ambil. Jangan ambil. Manusia tidak akan menerima dakwah orang yang pernah suatu hari menerima sedekah dan belas kasihannya, kemudian pada hari yang lain dia menasihatinya dan memperingatinya agar tidak terlena dengan dunia. Bayangkan seseorang pendakwah, dia dibiayai hidup oleh orang lain, tiba-tiba orang tu buat salah, dia nak tegur. Yang makan kenapa mesti ligat kan. Kalau tu buat salah tungi-tungi pun tak boleh tegur. Siap saya kat orang lain tak sebut lah, Hana tak boleh sebut. Kata apa tak boleh sebut? Hana tak boleh sebut ni, tak tolong sebut lah. Siap dia kata gitu kita. Ingat lagi, nampak lagi dunia tu. Berpakat datuk dalam ni dia. Dia kata entah sebut lah ni, Hana tak boleh sebut. Kata apa entah tak boleh sebut? Entah lah sepatut sebut sebab entah duduk pada jawatan tu. Apa faedah jawatan tu? Tuhan tanya tu, ingat sikit. Tuhan tanya tu. Siapa Syahnun makan roti dengan air sejuk hidup dia. Tak saya bergantung dengan takut orang widerma, tak sederma, tak sederma, takut jadi malu halah nak kecek kebenaran. Siapa gitu Oleh kerana itu rezeki Rasulullah SAW tidak pernah menjadi modal oleh kafir Quraisy untuk hentai Nabi. Bahasa tak kenal budi. Dulu kita duk bantu dia. Orang Arab Mekah tak boleh nak kecek gitu dengan Nabi. Sebab Nabi tak terima 10 sen pun duit dia. Dia tak boleh kata budak ni tak sedar diri dia, anak yatim kita duk jampung luar dia pakar tu, hak kecil hak besar kita belaka beli tu. Orang Arab tak boleh nak kata gitu ke Nabi. Sebab Nabi membiayai hidup dia dengan usaha dia sendiri. Ni kepentingan orang yang bebas ni. Orang tak boleh guna masa kempen. Masa kempen. Rasulullah hidup di antara mereka dengan tidak meminta belas kasihan mereka. Sedangkan Nabi susah. Hal yang menyebabkan mereka setelah itu mengungkit. Jadi mereka nak ungkit tak boleh. Muhammad ni tak ingat jasa orang tua dia. Tak boleh. Padahal dia tu nak jadi besar, umur 40 nya kekoh kita dah. Soal dia kata gitu. Padahal nak boleh kebesar kita tu, bini pun kita kira lagi. Tak boleh orang nak kecek gitu. Tak boleh. Cuma ana tambah sini selagi berdasar pada kitab. Nabi SAW adalah watak bebas yang tidak terikat dengan sesiapa. Inilah yang menjadikan lidah Nabi itu bebas untuk bercakap kebenaran, tidak terkunci lidah Nabi. Itu sebab dia tidak fikir. Sebab apa dia tengok orang ni bahaya. Sebab itulah Syahnun kata, bukan Syahnun Ahmad penulis tu dah, bukan novelis tu tidak. Dia ni Syahnun ulama dulu. Syahnun. Dia kata manusia yang ada majikan ni, dia tak akan boleh tegur majikan dia. Kecuali orang yang ada kekuatan sungguh. Sebab tu bahayalah kalau jangka kita tak boleh, itu baik tak salah. Tak sakit, lebih baik bebas. Baik, sekarang ni anda terus nak masuk pada ni. Kita masuk bab berkenaan dengan rahib, yang ni pendeta. Ni cerita ni memang masyhur sungguh ni, daripada kecil lagi. Cerita Buhairah Ar-Rahib. Kitab-kitab sirah menyebutkan bahawa bila mana Nabi SAW berusia 12 tahun. Ni 12 tahun ni paling maksimal lah. Sebab ada riwayat kata 9 tahun. Ada riwayat mana? 17? 12 tu. Hak mana? 17? Hak tu 17? Dia setakat riwayat anak cek tadi, anak cek ni nak pasti dia 3 ya. 9, 10, 12. Tu tak jumpa 17 tu. Sebab 17 tu dia negar tu. 17 tu dia terlibat dengan perniagaan tu. Dia ada, ialah ada lagi, cuma dia 27 ya. 9, 10 dan 12. Tu mengikut Dr. Akram dia kata 3 tu ya. Dr. Akram dia Al-Umari. Tu ana sempat semak tadi berapa ada perbezaan ni. Jadi ada yang kata 9 tahun, ada yang kata tu 17 ni. Tapi kalau kita asal harap tak ada sebut 17 tu, takut salah. Boleh cek mana dia 17 tu. Dulu tak apalah ni dia buat 12 ni. Masa tu baik kita ambil 12 lah sebab 12 ni mengikut pentahqiq misalnya Dr. Akram dia kata hak 12 ni hak paling maksimal. Dia telah dibawa pergi ke Syam
Sebab orang Arab ni, duduk Mekah ni, dia pergi niaga ke Syam 2 kali setahun. Dan pernah ketika Nabi Umar tu lah pergi ke Syam bersama pak saudara dia Abu Talib untuk melakukan perdagangan. Baik. Ini riwayat paling sahih ni. Tapi bukan riwayat paling, mana riwayat yang paling kuat, bukan sahih. Ni riwayat paling kuat. Kita akan bincang riwayat ni lepas ni. Kita baca dulu. Diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmizi dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata dia, Abu Talib pergi ke Syam untuk berniaga lah. Ni rombongan Quraisy lah, satu rombongan yang besar lah, diikuti oleh Nabi SAW. Jadi mereka pergi ni bersama tokoh-tokoh Quraisy. Dan setelah mendekati seorang pendeta di satu tempat, mereka beristirahat di sana. Kemudian membiarkan kenderaan mereka bebas mencari, duduk makan rupuk dah, duduk meragu rupuk di kawasan sekitar tu lah. Kemudian pendeta Yahudi itu keluar menemui mereka. Sementara selama ini tak ada pun pendeta tu keluar pergi nak jumpa kafilah dagang, tak ada. Guana hak ni jadi tubik nak pergi jumpa ni. Tengok cerita ni kan menarik. Cerita drama dah ni no. Sekala dek tempat ibadat dia situ tak tubik pun, tengok orang ramai kafilah mari buat acara. Hak ni tubik trik ni. Tengok cerita dia. Pendeta itu menelusuri tempat mereka berteduh. Mana pakat berteduh bawah pokok-pokok ada telah di sekitar tu. Sehinggalah dia menemui Rasulullah SAW. Dan dia pegang tangan Nabi. Pendeta Yahudi tu, rahib tu lah, dia kata, inilah Tuhan manusia. Huruf besar tu. Inilah Tuhan manusia. Inilah Rasul alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia merujuk pada itu lah. Baik. Bila dia sebut tu derah lah. Akhir sekali orang Quraisy, pimpinan Quraisy hak sekali, kepala Quraisy tu kata pada dia, kalau kita sebutlah ni kan, Tok Guru sebut gitu tak lah asal apa? Tahu mana? Itu makna atas dasar, apa dasar? Apa hujah kamu kata dia ni tuan manusia, dia ni rasul, Allah utuh khusus dia untuk alam, atas dasar ke dia? Tahu mana? Itu maksudnya. Dia apa kata? Cuba tengok balik. Ni kata rahib ni, waktu kamu meninggalkan satu tempat Aqabah tadi. Aqabah ni mengikut ulamanya dia kawasan satu tanah. Setengah kata tanah tu dia lembah. Setengah kata lepas tu dia ada bukit-bukit sikit. Ada setengah Aqabah ni kawasan macam wadi gitu, macam-macam lah Aqabah ni, makna Aqabah tu. Wa ma adraka mal Aqabah. Aqabah tu antara ulama tafsir kata nama kawah dalam neraka Jahannam, Aqabah tu. Ni macam kawasan apa ni, kawasan subur lah, lembah lah kita kata, lembah. Aqabah ni lembah boleh, wadi ke tu. Ingat tak masa lalu satu wadi tu, wadi yang tertentu tu, maka di situ maka tidak ada batu dan pohon kecuali semuanya sujud pada Nabi. Mula dah mari cerita ni, batu sujud juga. Lagu mana tak tahu. Pokok pun sujud, batu sujud. Dan mereka dan batu, bukan mereka berdua tu, batu dah kayu, batu dah pokok tak pernah sujud kecuali untuk seorang nabi, dan saya mengenalinya dengan tanda kenabian yang berada di atas ni atas ni, sebesar buah apple atau sebesar bulun telur burung tu atas ni. Dia panggil khatmun nubuwah, cak kenabian. Saya cek itu, tak tahulah dia rasa macam mana. Kali dia peluk ke Nabi, lepas tu dia pun rasa ada. Sebab memang dalam hadis sebut dia timbul, dia duduk bawah kulit. Dan sahabat pernah sahabat masa dia dekat Nabi tu, jolok tangan dalam baju. Dia kata memang ada bulu halus, bulu rasa, bulak atau belakang. Tu dia panggil cak ke Nabi, khatamun nubuwah. Tu dalam hadis sahih tu. Dia kata ada tu, ada tanda tu. Baik. Kemudian pendeta tersebut pulang. Lepas tu dia buat makanan lah, dia jamu rombongan Abu Talib sekali dengan popok Quraisy lah. Sewaktu rombongan Abu Talib mendatangi majlis undangan dia lah, makanan yang disediakan oleh rahib tu, Nabi berada jadi Nabi tak pergi pada mereka awal. Abu Talib kata tolong tengoklah huta-huta kita ni takutnya lari warna. Jadi Nabi ditugaskan jaga kenderaan. Jadi tak pergi ke dalam majlis makan tu. Bila Abu Hurairah dia tengok tak ada
budak dia pegang tangan tadi, Buhairah apa kata? Panggil dia mari makan sekali. Mana budak tadi? Panggil dia mari makan sekali. Kemudian bila Nabi pergi tu, awan memayungi Nabi. Geruk awan, sepopaya memayungi Nabi. Setelah Nabi pergi dekat kepada kaum itu, ternyata naungan pohon telah melindungi tokoh Quraisy. Dan bila mana Nabi duduk, tiba-tiba pokok tu dia pergi pula melawangi Nabi. Jadi panah pokok Quraisy tu. Beralih pada Nabi pula dia punya bayang pokok tu. Tengok cerita dah. Tak apalah kita baca apa ni paruk ni, berasak ulama-ulama ni. 3 muka surat bincang saja. Anda nak sebut ringkas saja. Sebab buku tu anda tak jumpa cari. Buku dalam internet tu ada lah. Buku tu lah Dr. Akram Dia Al-Umari tu ada terjemah. Ada terjemah. Moga anda main dah ni ada semua kitab tu duduk buku lagi. Tak masuk rock lagi. Cari tak jumpa. Tapi dalam internet tu ada. Dia buku ni sebenarnya asalnya dia punya nota kuliah. Masa tu anda dia baca nota kuliah sebelum dia buku ke lagi. Mak Dr. Akram ni, makna dia nak mengajar tu, dia tulis dulu maklumat tu. Baru dia mengajar. Akhir sekali jadi buku 2 jilid. Tak terjemah 2 jilid Nah, sebab Arab sejilid baik. Cuba kita tengok sini. Tiba-tiba bayang pokok tu beralih pada Rasulullah. Pelik tu. Maknanya orang akan tengok belakang ni. Tak apalah. Kalau betul lagu ni berimeh habis pokok ni. Pokok Quraisy ni. Tapi lepas tu tak ada sebut klip Mekah. Benar pelik ni. Buhairah pun kata, lihatlah bagaimana bayang pohon itu beralih menaungi. Tadi duduk menaungi kamu. Bila dia mari, bayang itu beralih menaungi dia. Kemudian Buhairah Ar-Rahib itu berpesan kepada Abu Talib lah, janganlah bawa Muhammad ke Rom. Kerana kalau popok Yahudi, hadut sana popok Nasrani tengok Muhammad, maka mereka pasti mengenalinya. Sebab dalam kitab Taurat, kitab Injil tu memang sebut tentang sifat zahir Nabi ni. Jangan bawa ke sana. Pendeta-pendeta dia akan kenal. Sebab maklumat tentang Nabi lengkap disebut. Bukan sebut nama lah Muhammad tu, ataupun Ahmad, ataupun Barqali, bahasa asal dia. Sebut nama. Dia akan bunuh. Jangan bawa pergi sana. Maka Nabi tak jadilah pergi ke Syam. Cuba tengok. Kemudian, ni cerita dia. Sama lagi. Tiba-tiba ada 7 orang yang datang daripada Rom. Mari popok Rom mari. 7 orang mari. Jumpa situlah ke ni. Buhairah menemui 7 orang Rom ini, dan Buhairah kata, mari sini buat apa? Ada 7 orang dia mari sini. Tanyalah. Mari kawasan dia ni. Mereka berkata, kami datang kerana pada bulan ni. Pada bulan ni. Dia tak sebut bulan apa. Ana pun tak sempat nak rujuk. Mula-mula jadi Rabiul Awal agaknya. Pada bulan ni ada seorang Nabi yang telah melakukan perjalanan. Siapa sebut gitu dalam ramalan pendeta-pendeta dia. Dan tidak ada jalan lain kecuali ni, jalan ni lah. Masuk ke perkampungan kamu ni. Dia akan lalu jalan ni. Mengikut informasi yang kami dapat. Tu dia. Makna jelas benar tu. Tu kami mari tu. Tu. Buhairah apa kata? Bagaimana pandangan kamu jika Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu? Adakah seorang ataupun sesiapa sahaja dari kalangan manusia ini yang boleh menahan kehendak Allah? Kalau Allah sudah nak lahirkan Nabi dia mana-mana pun, ada kalau boleh tolak tu? Mereka berkata tidak mungkin. Bila Allah kehendak, Allah sudah iradat, Allah nak gitu, dan Allah takdirkan gitu, tak ada siapa pun boleh tolak. Maka Buhairah berkata, kalau gitu kamu bai'ahlah kepada dia. Maknanya bahawa Buhairah cerita ni ada dah ni, duduk sini ni. Kamu duduk cari tu. Bai'ahlah kepada dia. Jadi 7 orang Rom tu pun bai'ah, ngaku kenabian Nabi SAW. Padahal Nabi 10 tahun ni tak ada siapa tahu lagi dia jadi Nabi SAW. Wah, no bai'ah dah ni. Ni nak kata karuk-paruk cerita ni. Tak apalah. Lepas tu dia tanya, mereka membai'ah dan mereka tanya, siapakah penjaga dia? Mereka berkata, Abu Talib. Sebut nama Abu Talib. Maka Abu Talib sentiasa berusaha hingga dia mengambil kembali Muhammad. Dia pun usaha nak ambil. Nabi tu, Nabi tu masa tu duduk di kalangan, duduk dengan rahib dan dengan 7 orang Rom. Susahlah Abu Talib.
Dia pun berusaha heret Nabi. Kalau anak kecek mulut, dia pun usaha heret Nabi mari kat dia utuskan Sayyidina Abu Bakar dan Bilal dan pendeta berhala membekali dengan kuih banyaklah makanan untuk dia balik. Maknanya hantar balik ke Mekah ni, siapa dia yang menemani dia? Abu Bakar dan Bilal. Baik, anda nak sebut sikit cerita ni. Pertama sekali cerita ni cerita bohong ni, tak sahih. Dari sudut sanad dia ada nama seorang perawi Abdurrahman bin Ghazawan. Hak ni dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar saja. Perawi ni dhaif, tak boleh pakai. Abdurrahman bin Ghazawan ni, ulama tahu dah lahu manakir, bukan sah dia meriwayatkan hadis mungkar. Tu sah. Tu dari segi sanad memang tak lagi. Hak paling berat dari segi mata dia. Cuba perhati molek mata dia. Anda nak sebut secara ni kalau tinggal apa sebab anda pun tidak catat sini. Pertama sekali yang kita ambil hak paling berat sekali, guana bila ada dah ni bila nikah ni berlaku? Masa Nabi umur 12 tahun. Enggak bila ni. Ulama kata bila duduk di ala arwah lagi ni. Ke sejarah sahih semua ulama terima bila ni dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar pada tahun ketiga selepas Nabi jadi Nabi. Maknanya pada umur Nabi 43 tahun ataupun 42 baru ada nama Bilal. Ke dia masuk Islam, lepas tu dia kena letak batu atas dada ke bila tu. Ni ada dah Bilal. Kau bila mana? Lepas tu Sayyidina Abu Bakar, baik, anda nak tanya, biarlah ni orang panggil ilmu dirayah. Sayyidina Abu Bakar ni umur berapa? Semua ulama kata tak ada khilaf. Sayyidina Abu Bakar ni dia muda 2 tahun setengah daripada Nabi. Ni Nabi umur 12 tahun, makna Sayyidina Abu Bakar umur 9 tahun setengah. Mana budak 9 tahun setengah buat klik Nabi? Budak kecil nyarak buat klik Nabi ke apa? Tak logik langsung cerita ni. Patut tobek Bilal tak tahu mana lagi. Cuba baca sejarah Bilal, dia mula pergi Mekah tahun bila. Dia hamba ke dijual sampai ke Mekah, dijual ke akhir sekali Sayyidina Abu Bakar beli dia. Bila tu? Patu umur Bilal berapa ni tahun ni? Padahal dia muda pada Nabi. Berat cerita ni dah. Sebab tu ulama kata karut. Berat benar dari kitab tu guna. Dia kata cerita ni, dia kata nyak karut supaya karut sara labah-labah. Tak boleh pakai sikit abuk cerita ni. Sebab tu dalam kitab iyalah anda tengok dalam Imam Tirmizi ni riwayat cerita ni. Imam Tirmizi pun kata, dia kata cerita ni, dia kata tak ada orang lain. Ni perawi ni Abdurrahman ni riwayat. Dia Imam Tirmizi pun kata gitu. Bahkan Imam Tirmizi kata gharib hadis ni. Gharib situ ulama kata maksudnya lemah sangatlah. Maknanya Imam Tirmizi buat mari riwayat nak ayatnya cerita ni tak betul. Nak ayat cerita ni tak betul. Tu sah. Lepas tu ada pokok lepas tu bila Nabi lalu dia kata dia Aqabah ke tak kira tak perasan ada pokok sujud. Tempat kita ni pemalas ni sebut Abang ada pokok sujud. Bagi-bagi lagu ni terima kat kena biuh lah tak. Ni cerita. Lepas tu pokok, lepas tu bila nak pergi makan dalam jamuan tu pokok pakat bayar tu berpindah pergi bernabi. Kalau berlaku gitu sungguh kelik gagal Mekah cerita ni. Apa tak ada bunyi mau kelik lalu senyap pakai senyap kau kejut. Tak logik langsung. Kalau betul berlaku lagu ni sungguh ada. Pok-pok dia tak tolak dah jabi. Jak kecil lagi dia akak. Kali sujud kelik sujud dah Nabi ni. Kalau lagu ni. Tapi tak ada, tak bunyi pun. Tak ada pun riwayat sebut. Senyap sekali. Baik. Antara sebab ulama kita tolak cerita ni, inilah satu-satunya cerita Nabi jumpa dengan Tok Guru Yahudi sebelum dia jadi Nabi. Ini soal. Makna ulama kata kalau kita terima cerita ni akan ada alasan akan boleh dituduh Nabi ni pernah berguru dengan pendeta Yahudi. Bila tolak cerita ni tak ada ruang. Nabi ni bila dia umur 40 tahun dia boleh kecek dengan bahasa sepuluh Quran tu tanpa belajar. Kalau ada cerita ni akan ada kata takut selepas tu dia buat hubungan pula. Takut dia buat grup WhatsApp pula dengan pendeta ni. Dah masa ni dia jumpa dia tak ada nak kecek gapo. Takutnya pergi senyap-senyap lepas tu dia buat perjanjian. Takut orang ni duk mengajar dia di Gua Hira. Orang boleh kata tu. Ulama kata. Tapi kalau tak ada cerita ni tak ada sahabut Nabi jumpa dengan pendeta Yahudi ni tu. Dah cerita ni tak betul. Dah kalau tak ada hal ni memang jelas
dalam Quran sebut Nabi ni tidak pernah belajar mana-mana guru. Tapi kalau ada ni, ada kemungkinan tu. Ada kemungkinan tu. Tu ulama kita secara dirayah. Lepas tu nak ayat. Lepas tu mari 7 orang daripada Rum ni. Siapa dia boleh tahu bulan ni Nabi berjalan? Intelijen dia hebat tu. Lepas tu mari mana maklumat ni? Tak kira lah dalam kitab sebut siapa setahun ni. Mesti ni orang panggil ilmu ramal. Mana pendeta dia buat ramalan mari. Kecek kedai kopi boleh lagu ni. Banyak cerita jenis ngabar ni. Dalam riwayat. Sebab tu lama kata tak boleh. Dr. Akram dia Umar dia kata saya baca ni. Dia kata memang cerita ni karut marut. Dia guna bahasa pelik benar. Nak ayat cerita ni tak betul. Tak usah terima. Baik. Masalah dia hikmat dan pelajaran itulah. Hikmat dalam berdakwah pada kisah Buhairah ni ada intipati. Cuma ana nak sebut gini, jangan silap faham. Cerita Nabi disebut dalam kitab ni memang diperakui oleh Quran. Dalam kitab Taurat, kitab-kitab dulu Taurat, Injil, Taurat, Zabur memang ada sebut Nabi akhir zaman. Disebut karakter Nabi tu dengan sangat jelas. Dalam Quran sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pokok Yahudi, pendeta Yahudi Nasrani dia tahu tentang Nabi supaya dia tahu anak dia. Mari mana maklumat tu dalam kitab dia. Lepas tu apa tak ada dalam kitab dia ni? Itulah dia buat tu. Dia tak siwi nampak Nabi terakhir ni orang Arab. Dia tak siwi berkongsi nikmat nubuah tu dengan bangsa lain. Tu nak ayat jenayah besar Yahudi tu. Quran dia sebut dia ubah kita asli tu, dia ubah tu. Tu. Jadi maknanya daripada kisah ni isyarat dia 7 orang mari ni siapa dia ni? Ini adalah komando mari nak bunuh Nabi ni lah. 7 orang ni. Sebab tu sebelum Buhairah jumpa dengan 7 orang daripada Rom, dia pesan awal wak klik selalu Nabi. Dalam setengah riwayat lah. Wak klik selalu. Tiba-tiba dah dia muni mari. Dan sebab tu Buhairah pergi jumpa lalu mari apa? Dia mari nak bunuh Nabi ni. Kalau kita tengok dalam syarah dia, sebab dapat ramalan tu daripada Rom tu, kata Nabi terakhir ni nak pergi ke Syam, nak pergi Neger, dia lalu jalan ni dengan poskutnya siap. Mari jumpa semua Nabi. Belaga molek cerita tu duk. Ni dia kalau nak kaya pun biar gitu tu tak nak sabar, tak boleh terima cerita ni. Sebab tu doktor dia banyak juga anda tengok beberapa orang yang kerja dia kata tak boleh pergi. Cerita Buhairah ni kok mana sanak dia pun lemah. Lepas tu cerita matan dia tu memang banyak bercanggah dengan riwayat lain sahih. Gak riwayat ni bila bercanggah satu riwayat dah lah sanak dia tu lemah dah. Matan dia pun bercanggah pula dengan riwayat-riwayat sahih. Tak boleh terima. Bos pergi bila agak saya nak bakar ni umur 9 tahun setengah. Sebab dia muda daripada Nabi 2 tahun setengah. Kalau Nabi umur 12, makna dia ni tak sampai 10 tahun. 9 tahun setengah. Tiba-tiba dia amanah ke bawa Nabi balik. Tak logik. Lepas tu Bilal ni, sebab tu dalam kitab kata Bilal ni beranak dah kodok dulu. Ni tahu Nabi umur 10, 11 tahun, 12 tahun. Enggak Nabi jadi Nabi umur 40. Mana kisah ni berlaku berapa ni? Maknanya sekitar 20 apa? 28 tahun sebelum Nabi jadi Nabi. Padahal semua dia gini, ulama buat kaji. Sebab itulah perlu. Jadi ulama sebenarnya dia bincang lah bila ni. Ulama kata tak tahu ni sebenarnya bila ni sebenarnya umur berapa sebenarnya. Tapi dia muda pada Nabi. Lepas tu dalam hadis-hadis lain yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, bila ni tubik nama cerita nama dia, kecoh nama dia bila dia kena seksa tu. Ahad terada ke? Tengah pada pasir 3 hari balik kuat setengah ulama kata. Duk tengah panah gitu letak. Makan minum dak cuba bayar lagi. Siapa tak nak kecek bibir pecah habis. Siapa belakang dia ni supaya daging kena masuk gitu. Daging kena bakar jadi masuk. Dah waktu tu dia cacak kekal. Siapa di Madinah tu pernah dia tunjuk belakang dia. Sahabat jerit tengok. Tak pernah tengok belakang jadi macam supaya daging. Apa kita kena api lah mana? Dia tak sihat dah tu. Tu cerita tu semua selepas Nabi jadi Nabi. Tak ada sepun riwayat yang menyebutkan tubik watak bila sebelum Nabi jadi Nabi. Tak ada sepun. Mana ceritanya ada gak? Tak pernah sabar lah. Kemudiannya hikmat pelajaran yang boleh dipetik Nabi lah. Yang pertama, pada kisah Buhairah terdapat bukti. Jadi hak ini tak betul lah. Sebab tu untuk hak pertama ni ana hanya ambil maklumat ni bahawa
cerita tentang Nabi ni sebenarnya ada asas dia. Dalam maklumat kitab suci tu, kitab suci sebelum Quran ni ada dah sebut tentang Nabi. Hak ni benar sebab Quran sebut gitu, hadis pun sebut. Tapi cerita ni tak benar. Cerita ni tak benar. Misalnya contoh dalam Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 89, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafir. Ni cerita Yahudi di Madinah. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Mana Quran mari ni tidak kata kitab mereka tak betul. Quran mari ni ayat kata kitab Injil asal, kitab Taurat asal yang diturunkan pada Nabi Isa Musa itu benar daripada Allah. Maknanya Quran mari ni tidak menafikan kebenaran kitab suci mereka. Sepatutnya mereka terima kasihlah ke Nabi. Hak ni kalau anda nak sebut dari segi tadabbur, maknanya Nabi ni dia tidak kata kitab kamu tak betul. Apa yang munduk kata Quran tak betul? Nabi mari dia kata siapa dia tak beriman Nabi Isa kafir orang itu. Apa yang mu kafir pada Muhammad? Tu maksud ayat ni. Terbungkai tak nak kata gapo. Nabi Muhammad ni mari ayat kata Tuhan yang menurunkan wahyu pada Nabi Isa, Tuhan itulah juga turun wahyu pada aku. Lepas tu mu tak seterima ni kok mana je ayat? Ni berat ni. Ayat ni berat benar menghentai pokok dia. Akhir sekali dia jadi tak boleh nak lawan Nabi lah. Atas alasan apa? Kalau Nabi kata kitabmu tak betul, menasabah balas pun. Tapi tak. Tu. Wa kanu min qablu, dan mereka pokok Yahudi ni sebelum Nabi jadi Nabi ni yastaftahuna 'alal ladzina kafaru. Ni ana terjemah gitu mudah. Mereka sentiasa kata yastaftihuna ni dia kata gini. Payah nak terjemah mafhum. Dia pokok Yahudi ni dia duk balas dah dengan golongan Ansar, Aus dan Khazraj. Dia kata bila Nabi akhir zaman muncul dari kalangan kami lah Yahudi ni, kami akan jadi tentera dia, kami akan bunuh semua kamu. Dia sebut sama dah tu. Yastaftihu ni mana mereka menyatakan mereka akan boleh mengalahkan alal ladzina kafaru. Ni pokok kafir Aus dan Khazraj. Dia panggil kafir tu Aus Khazraj. Dan kami akan jadi tentera kepada Nabi terakhir tu kalau dia Allah bangkit ke dia. Falamma ja'ahum ma 'arafu, bila mana datang kepada mereka apa yang telah mereka tahu, kafaru, mereka kafir. Padahal Nabi dia tunggu Muhammad ni lah. Tapi oleh kerana Nabi tidak bangsa dia, bangsa Arab, kafaru bih. Dia kafir, dia tak percaya. Dengan sebab itulah fala'natullahi 'alal kafiri. Maka laknat Allah kepada orang kafir. Dialah kafir sebenarnya. Jadi maknanya daripada mana dia ambil maklumat Nabi akhir zaman ni akan muncul tak lama dah. Kalau dia muncul, kami akan jadi tentera, kami akan lawan kamu. Sebiji supaya Yahudi ni kata, Imam Mahdi ni pokok dia, bila Imam Mahdi ni lahir, kita akan jadi tentera, kita akan bunuh semua orang Arab. So pos biji pos Syiah kata gitu. Tak supol ayat ni. Gitulah. Jadi poin yang kedua tu sama lebih kurang jugalah. Pada kisah Buhairah, ambil nombor 2 serengkah saja. Pada kisah Buhairah terdapat kesaksian ahlul kitab terhadap ahlul kitab. Pada kisah Buhairah terdapat kesaksian ahlul kitab terhadap ahlul kitab zaman Nabi, itu maksudnya. Bahkan kesaksian seorang ulama dari ahlul kitab tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesaksian terhadap orang-orang Nasrani bahawa mereka akan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah, wa syahida syahidun min ahliha, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksiannya. Ni nak ayatnya yang menyaksikan kebenaran Nabi ni pokok dia juga supaya menjadi saksi. Kita Nabi Yusuf dululah, pokok dia juga jadi saksi. Tu pokok istana tu juga jadi saksinya. Hak ni pun yang menjadi saksi kebenaran Nabi nya, pokok dia juga. Tu kalau kita terima cerita Buhairah. Tapi sebab kerana kata kita tak boleh terima, cuma secara umumnya kisah ni orang-orang Yahudi, misalnya Waraqah tu pendeta Yahudi tu, dia terima, cuma dia tak sempat. Masa Nabi tu dia buta, dia letih, dia tak boleh nak pergi mana dia. Bahkan dia kata kalau Nabi ni
turun ayat yang mengarah ke Nabi berdakwah, dia akan bersama, dia akan pertahankan Nabi. Dan pada waktu Nabi dihala daripada Mekah, dia akan pertahankan Nabi. Tapi tak sempat, dia mati awal. Sebab tu ulama kata dia percaya ke Nabi tu. Sebab tu ulama kata dia berimeh sebenarnya. Kata-kata dia menunjukkan dia berimeh kepada Nabi. Jadi maklumat mana dia dapat ni? Bila Nabi cerita malaikat mari suruh dia baca Al-Quran, oh dia kata tu namus tu. Namus ni nama kepada malaikat dalam kitab Yahudi. Tu namus tu, hak tu lah waktu wahyu pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Mu ni Nabi ni Muhammad. Dia kata gitu kan dalam cerita tu. Riwayat Bukhari tu. Tu. Baik, panjang lah dia dialog dia dengan Nabi tu. Baik, yang ketiga tu kita bincang dalam minggu hadapan lah, insya-Allah. Jadi ringkasnya kena ingatlah cerita ni sangat masyhur. Bukan masa sekolah dulu, ni lah cerita. Masa cerita maulid, ni lah ada sebut, ada ratik. Cerita ni tak benar. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita daripada terima maklumat yang tidak benar tu lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.